إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وقل رب زدني علما. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Orang dalam Al-Quran itu buka surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله. Sekalian, sebelum kita masuk dalam surah baru ni, kita sila balik akhir surah yang lepas, itu surah Al-Mumtahinah. Surah Al-Mumtahinah, akhir surah melepasnya, ya ayuhan nabi إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك من معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Nabi, bila perempuan-perempuan mukmin datang jumpamu untuk bermubayaah, mubayaahnya ialah butir-butir mubayaah yang pertama sekali tidak syirik pada Allah walaupun sikit pun, dan mubayaah juga tak mahu mencuri, mubayaah juga tak mahu berzina, mubayaah juga tidak mahu bunuh anak, dan mubayaah juga tidak zina, tak mahu zina, dan mubayaah juga tidak deraka padamu dalam kaul ma'ruf. Jika itu fabayya'un, bolehlah kamu mubayaah dan berikat setia dengan mereka. Wastaghfir lahum Allah, dan hendaklah minta ampun daripada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah memang sangat suka mengampuni dosa, rahim, kesian belah manusia. Kita semua ingat minggu lepas, iaitu
Belum pada ayat yang mari ni, ayat cerita bagaimana satu perjanjian damai di tengah-tengah padang pasir Hudaybiyah. Hudaybiyah sekarang ni diberi nama Shumaisi. Kalau kita pergi ke Madinah, kita sewa kereta, minta driver bawa pergi ke Hudaybiyah dulu, ataupun sekali panggil Shumaisi, kita boleh tengok dah sejarah lama. Tak ada sejarah apa makna tempat lama tu kita boleh ingat. Sebagaimana kita pergi tengok Kaabah, kita ingat sejarah lama. Kita pergi ke Mina, ingat sejarah lama. Kita pergi ke Arafah, kita ingat sejarah lama. Kerana sejarah lama ni penting untuk membentuk fikiran manusia seluruh dunia. Dan kita sekarang pun negeri-negeri negeri-negeri komunis, negeri sosialis, negeri Eropah pun sekali setahun dia bawa pergi ke tugu-tugu yang dia buat untuk ingat balik pada sejarah lama. Arafah, Mina, apa nama ni, Muzdalifah ni tak ada tugu apa. Dunia sendiri tu situnya tugu yang berlaku sejak 1000 tahun dulu di apa ni, diusaha oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sangat-sangat perlu. Kita pergi ke Mekah ni bukan sekadar nak masuk Mekah yang tak, bahkan nak tengok sendiri. Bahkan bila kita baca cerita alim ulama itu termasuklah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ahmad bin Hanbal ni kita panggil tuan punya mazhab Hanbali. Kita ada 4 mazhab Islam ni, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hanbali. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengikut cerita dia ni bahawa dia masuk kawasan Madinah, dia tak pakai kasut. Masuk saja kawasan kota Madinah tu, dia pecah kasut. Orang tanya apa tu dia pecah kasut. Dia kata, aku bimbang takut kasut aku ni jejak tempat hak Nabi jejak. Itu aku tak tahu Nabi jejak mana, Nabi jalan mana, Nabi jejak ruang, tapi dengan sebab jalan-jalan ni tak biasa Nabi lalu, maka aku bimbang takut aku jejak setapak kaki dia tu kena atas kasut aku. Punya hormatnya manusia ni kepada Nabi yang kita tak sepakah agama Islam tu. Itulah beza antara orang yang reti dan orang jahil. Para hadirin semua, kesimpulannya dalam masa berlaku suluh Hudaybiyah yang belum betul dekat-dekat nak golok lah kita panggil, dengan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dia dan kafir Mekah, maka tak jadi bergolok, tak jadi perang, kerana ada berlaku perdamaian. Dalam perdamaian ni ada syarat-syarat, ada butir-butir yang ditulis oleh Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah dalam kertas itu. Dan satu daripada butirnya ialah tahun depan kami boleh masuk Mekah untuk buat umrah, untuk buat haji apa semua dalam tempoh 10 tahun. Dan mana-mana orang Islam daripada Mekah mari ke Madinah kena hantar balik ke Mekah. Dan mana-mana orang Madinah balik ke Mekah tak payah hantar balik. Ini perjanjian yang berat sebelah kita panggil, yang menyebabkan apa sahabat-sahabat Nabi apa namanya, kita panggil berontoklah, melahirkan rasa duka cita kerana perjanjian yang berat sebelah. Dalam banyak-banyak perjanjian itu tak sebut, jadi kau cerita tak sebut masalah orang perempuan. Perempuan, kalau perempuan mari daripada Mekah ke Madinah ni kena hantar balik juga kau tidak. Kepada loyal-loyal ni yang buat mana-mana perjanjian, dia reti sangatlah perjanjian ni terikat binding di atas kau yang tersebut dalam perjanjian saja. Hak luar sikit daripada perjanjian dah hak senyap, hak silent tak masuk. Jadi rupa-rupanya apa nama Nabi kita benar, apa ni Allah Ta'ala minta mana-mana perempuan Islam yang mari daripada Mekah nak hijrah ke Madinah kena soal dulu, tak payah hantar balik saja. Kalau dia mari ni bukan balong untuk lelaki, atau mari ni bukan kan nak mari jual, nak mari berapa, akti kamu terima lah. Kerana dia ni bawa diri kita ni sebagai bekah je, bekah pak duduk iman billah wal yaumil akhir. Penuh diri kita penuh dengan iman. Bila mati kita gak iman tu tidak berkembang. Dengan sebab tu jaga molek tiap-tiap manusia muslim, mukmin, mukminah bila mari daripada Mekah ke Madinah, walaupun nampaknya mengikut perjanjian itu kena tak balik, tapi dengan sebab apa namanya butiran dalam perjanjian tak sebut masalah perempuan, maka Allah Ta'ala kata kena pegang orang ni setelah
buat temu buah dulu, buat interview dulu maknanya kita panggil. Capu lagi hari ni lagi. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi. Para hadirin semua, dalam Quran ni tak ada ya Muhammad. Ya Muhammad tak ada ayat ya Muhammad dalam Quran. Yang adanya ya ayuhan Nabi dan juga ya ayuhan Rasul. Ya ayuhan Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ada. Ya ayuhan Nabi ada ni. Itu hari ni ya Nabi. Ya Muhammad tak ada. Ini kata alim ulama kita, Allah Taala nak ajar manusia bila kita bercakap dengan orang tu kena pandai ukur tarah. Jangan sebut nama belaka, jangan gap pula ke mana. Akrim karimal qaum. Dalam pepatah Arab disebut akrim karimal qaum. Anak Nabi kita Muhammad sebut akrim karimal qaum. Naklah kamu melia orang yang dihormati dalam mana-mana bangsa. Dalam mana-mana kumpulan manusia, kalau dia tu dihormati oleh siapapun dia, mu juga kena hormat. Tengok punya seninya ajaran Islam begitu sekali, dia jaga kehormatan diri dan jaga kehormatan masyarakat. Orang Cina, ke orang India, ke orang asli, ke orang mana, ke orang putih, ke mana, bila orang negeri tu kapun terhormat pada si A ni, kita kena tahu hormat sama. Maka di antara orang yang Tuhan sendiri hormat tadi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah orang Arab, kalau nak panggil orang yang dihormati, dia tak panggil nama. Dia panggil gelaran. Kalau kita Kelantan ni, kalau kita nak bahasa dengan orang kan, walaupun orang nama Sulaiman, kena mamak kita tak, Sulaiman ada dok. Kita panggil ayah mak, abang mak, adik mak, pak cik, tu ayah, ayah haji. Ini bahasa Kelantan patut dikekalkan kerana ini adalah mencerminkan orang Kelantan ni meniru budaya Islam jadi ajar oleh Al-Quran Karim. Nah, Allah Ta'ala dia nak kata Muhammad, boleh muka dia Tuhan. Nabi Muhammad tu Nabi, orang je, makhluk je buat. Tapi dia nak ajar pada kita, aku kata Tuhan. Aku sendiri tak panggil Muhammad ni dengan nama Nabi dia. Bahkan aku panggil ya ayuhan Nabi, hei Nabi. Ya ayuhan Rasul, hei Rasul. Dalam surah Isra Mi'raj tu dia sebut asra bi'abdi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Gelaran Nabi tu abdihi pun ada, an-Nabi pun ada, ar-Rasul pun ada. La ni bab tu la ni timbul perkataan yang arif, yang berusaha, yang berbahagia, yang berapa lagi, yang berhormat, yang amat-amat berhormat, yang berapa semua perkataan begini ni satu didikan Islam, bukan mari daripada orang putih aja honorable ke apa semua tu biar dia. Tapi kalau tak ada orang putih kata honorable pun kita kena sebut tu ayah, tu haji, ayah mak, pak cik, penakan kata orang Kedah tu, pak penakan ke apa semua. Itu bahasa-bahasa cantik yang menyebabkan hati orang terbuka untuk nak bercakap dengan kita. Kelompok hati di mana? Terbuka. So, wahai Nabi, bila perempuan-perempuan mukmin mari jumpa dengan untuk nak bermubayaah. Mubayaah ni bahasa kita Melayu pun guna mubayaah juga. Iaitu biasa dia guna bila kita nak janji dengan satu orang. Kontrak kita panggil. Maka bila kontrak tu biasanya ni apabila ada kontrak kan, so dah sign tanda tangan ke apa kan, tukar-tukar dokumen tu, kita jabat salam. And then pada wartawan Tia lah TV jabat salam, jabat salam tu kita nak kata shake hand ke, kita nak kata berapa kata kita, tapi yang penting dalam Islam sudah ada lama dah. Ini dipanggil mubayaah. Dia perkara yang paling mustahak atas dunia ni ya mubayaah. Tinggal kontrak, tinggal apa dia, tinggal pahaman lama ke pahaman baru, iaitu pahaman lama jahiliah, pahaman barunya Islam. Jahiliah ni bukan makna jahil lah, tapi bapak jahil ialah syirik dengan Allah Ta'ala. Bila manusia ni jahil apa syirik dengan Tuhan, marilah jenis serban besar ke, sijil panjang ke, gelaran intelektual ke berapa ngaru. Selagi mu syirik dengan Tuhan, mu jahil. Tak kira mu ada kutipin 4-5 poket sekali pun mu jahil. Kerana mu duduk atas bawah minyak Allah, nyaung udara Allah, minum air pun Allah Ta'ala buat, makan buah makan sebutir pun Allah Ta'ala buat, buah nasi sebutir, biji nasi sebutir pun Allah Ta'ala buat, tiba-tiba musyrik dengan dia, maka mu ni bahasa jahil, bahasa kurang hajar Tuhan tak bagi. Sebab itulah penyakit yang paling penting atas dunia ni, kalau penyakit tubuh terserah pada doktor lah, tapi kalau penyakit rohani, penyakit yang paling penting sekali ialah syirik.
Dan negeri kita ni selagi kita duk main dua mahkamah, mahkamah syarat pun ada, mahkamah sivil pun ada, syirik dah. Apa yang jadi dua ni apa? Tuhan dua apa Tuhan sah? Kalau Tuhan sah apa jadi dua hakim? Ambil hak Tuhan kata, ambil hak orang kata. Usaha dah boleh-boleh biar jadi sah je. Mahkamah biar jadi sah, biar tentu Tuhan kita ni sah. Hukuman pun mari dia, ibadat pun mari dia, segala budaya pun mari dia belaka. Innal hukmu illa lillah. Jadi boleh yang demikian timbul masalah hijrah. Ya, ayat ni pun sebut muhajiratin. Perempuan-perempuan mari mari yang berhijrah untuk nak mubayaah denganmu. Mubayaah apa? Pertama sekali butir yang mubayaah tak mau syirik. Muhammad, kalau ada mari orang lelaki perempuan khos dengan perempuan nak mari mubayaah denganmu, nak ikat setia denganmu, nombor satu kena mengaku tak mau syirik. Syai'an ni kata orang Arab isim nakirah. Orang mengaji Arab dia panggil syai'an isim nakirah. Common isim yang berapa dia panggil? Kalau fi'il itu verb, kalau isim itu noun. Common noun. Apa saja bentuk syirik jangan. Kalau doktor kata apa saja jenis kuman jangan. Tak kira AIDS ke, tak kira Aedes ke, tak kira menata apa asalkan sebut kuman jangan. Kuman lalak ke, nyamuk ke, lipah ke, tikus ke, semua ni makhluk-makhluk serangga ni doktor marah benar. Kerana makhluk ni tikus ke, lipah ke, apa saja membawa kuman. Dan akhir-akhir ni kuman sesama burung pula. Sikit lagi sesama orang pula berapa untuk Allah Alam. Jadi bila nak berikat setia dengan Nabi, pertama sekali kena mengaku saya tak mahu syirik Allah Ta'ala syai'an apa saja. Dan Allah yarham untuk guru kita Haji Nur Ibrahim bekas mufti Kelantan, dia tulis sebuah buku namanya masyhur Mestikah Hadis. Dalam Mestikah Hadis dia sebut 3 jenis syirik. Syirik dengan akidah, syirik dengan perkataan, syirik dengan perbuatan. Hak akidah lagu mana, hak perkataan lagu mana, perbuatan lagu mana, saya dah baca Mestikah Hadis. Dan Mestikah Hadis itu daripada seorang mufti yang disedut daripada kitab-kitab agama, daripada Quran, daripada hadis semua sekali. Syirik ni kita tak berapa beringat. Kita ada kata Cina hak sebab apa yang syirik ni. Yang orang Melayu buat undang-undang dua ni tak syirik buat dah. Jadi mana kita tidak mengaku pasien pesadi apa kata pasien sufi saja kata orang dia tidak mengaku Tuhan ni Tuhan sekatu patu. Tuhan tempat-tempat tertentu ya, tempat nikah kahwin kita dengar Tuhan. Tempat bagi pesaka kita dengar Tuhan. Tapi tempat politik, tempat agama ni kita dengar orang. Ini penyakit besar karat Allah tanggungjawab tapa mulut Tuhan. Yang keduanya wala yasriqna, janji tak mencuri. Wala yaznina, janji tak mau zina. Wala yaqtulna auladahunna, dan janji tak mau bunuh anak. Bunuh anak ni di kalangan Melayu alhamdulillah tak ada. Bagi orang Arab dia bunuh anak kerana 2 perkara. Yang pertamanya kan tak cukup beras kata bang. Tak cukup rezeki. Bunuh anak puan. Anak puan dia bunuh kerana bimbang ke beras tak cukup. Dan yang keduanya kerana pero anak puan ni kata dia ada nyusah kita. Kerana kita pero waktu kecil. Bila besar dia nikah dengan tak laki dia, balik untuk laki dia, kita sorang duduk. Jadi dia tak payah bunuh lah kata dia. Ini cara mikir dengan menggunakan fikiran semata-mata. Dengan sebab orang Arab zaman hari itu belum pada Islam itu mikir hanya guna fikiran semata-mata, tidak berpandu kepada agama, maka anak tina dia bunuh. Yang keduanya kalau dia ambil haji pun, ambil haji ni kita panggil haji berapa? Tina dia telanjang, lelaki telanjang, puan telanjang. Cuma hak puan ni dia telanjang malu juga, bela-bela jahil malu juga, kerana malu sifat manusia bukan sifat mukubar. Kalau orang hak tak malu tu kira mukubar ni. Siari hak jatan tawaf, awak siari orang lelaki tawaf telanjang bogel, malam perempuan tawaf telanjang bogel. Kenapa kata dia? Kerana dia katanya kita buat maksiat nama kamu, tujuan nak bagi basuh maksiat tu ambil haji ni. Dengan sebab kita maksiat tu pakai kain ni, yang hari tu bukan senang nak boleh kain. Nak tukar kain, hok zina pun kain ni lah, hok bunuh orang pun kain ni lah, hok curi pergi merokok pun kain ni lah. Pas mari mereka nak basuh dosa pakai kain tu juga, mana boleh. Itu mengikut pandangan dia, cara akal, maka menyebabkan dia telanjang.
Itu orang panggil pucuk manusia ni mikir dengan akal semata-mata. Kita ni Islam ni ajar akal ni barang yang berubah-ubah. Supaya akal ni boleh bawa mu pada cara yang betul, mesti ada panduan, ada kompas, ada pedoman, namanya agama. Sebab itulah kita sebut membangun bersama Islam. Nak buat apa ekonomi kau berapa kena bersama Islam. Guna akal fikir, kita bincang, kita mesyuarat, kita buat seminar, kita berapa, tapi asasnya panduannya Islam. Supaya orang pergi ke laut ataupun pilot kapal terbang, orang pergi ke laut tu pergi siapa tak nampak darat tu, tak tahu lek mana lek jatuh, lek naik rumah kapal luar negeri di mana, tapi dia ada kompas. Hak jami hari tu apakah kompas bintang langit wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah Taala sebut dalam Quran apa nama ni, manusia berpandu pada bintang, dan bintang-bintang ni dijadikan kompas jami hari tu. Sekarang ni ada kompas lagi, ada komputer lagi. Jadi walau bijak belah mana tok ada kapal pun tak sudah dengan kompas juga. Barulah dia berjumpa balik kuala dia, negeri dia. Begitu pilot, bila kita naik kapal terbang naklah ke bawah, tak tahu di mana Karcepo, tak tahu di mana Kuantan, tak tahu di mana Kuala Lumpur, tapi cari jumpa. Kenapa? Kerana ada kompas depan dia. Kompas lah ni lebih moden daripada kompas dulu. Jadi bagi manusia semua ni, kompas kitanya ialah agama. Agama ni kompas bawa kita ke syurga. Orang yang tidak agama tak tahu dia lakukan syurga, kan neraka, pergi berlaku. Akhir sekali apa jadi? Terjun neraka. Ini masalah semua. Jadi dengan sebab tu jahiliah zaman hari tu, satu daripada dengan sebab dia tak ada agama lagi ketika tu, maka dia fikir-fikir baik bunuh anak tina kita. Pada duk pergo besar saja, pamari tok laki dia ambil baik rumah dia saja kita bunuh dia. Bila nak membayar Muhammad kena masuk kelus ni, kena masuk dalam perjanjian, iaitu tak mahu lagi bunuh anak. Kerana anak ni adalah apa nama ni, nyawa manusia ni mari kurnia daripada Allah, bukan boleh kita buat sendiri nyawa, boleh kita beli kedai ada. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan kena mengaku juga tak mahu zina. Wala ya'sinaka bi ma'ruf, dan mengaku juga tak mahu deraka kemu Muhammad dalam perkara makruf. Ini asas perlembagaan Islam. Dalam perlembagaan Islam, ketua kita kena taat. Syaratnya untuk kalau makruf saja, kalau maksiat tak boleh. Ini ketua biasa. Dalam ayat ni habis Nabi. Dengan Nabi pun Allah Taala sebut wala ya'sinaka, tak boleh deraka padamu fi ma'ruf. Jadi kalau setawa Nabi pun ditulis dalam ayat, kena sebut dengan mulut, tak mau deraka benda makruf yang kamu buat. Arti kalau benda keluar padamu yang tidak makruf, bahkan mungkar, tak boleh. Sebab begitu cermatnya Islam ni, kita ni ketua. Ya ketua kita dengan rakyat dengan ketua, ataupun kita panggil ni pengundi dengan orang atas dengan pengundi. Kalau orang atas ni buat benda mungkar, kena tegur. Dia tegur ni 3 cara: bil hikmah, bil mau'izah, bil mujadalah. Bil hikmah dalam bentuk yang bijaksana. Tuhan sengaja tidak sebut cara mana hikmah, pandai-pandai kita lah. Ingat tegur angkat telefon kau, atau kecek bela-bela minum kopi kau, bela-bela ceruk upuk tak batah kau. Tapi kecek benda-benda yang menyebabkan orang faham bahawa dia tu salah, apa ni betul. Ikut pandai kita lah. Sengaja Allah Ta'ala apa nama ni tak sebut bil hikmah ni apa dia. Ini satu daripada ketulusan Islam kita panggilan. Yang keduanya bil mau'izah, dengan nasihat. Ibu bapa nasihat ke anak kau, kerajaan nasihat ke ayah kau, apa nama ni pihak ketua nasihat pada bawah. Pandai-pandai kita lah mau'izah. Mau'izah ni nasihat yang boleh membawa manusia ni ingat ujung jatuh akhirat. Kena ada buah tu. Nasihat-nasihat ni mana kena sebut perkara tegur yang boleh membawa manusia ni isah. Dan manusia tidak akan jadi isah kalau kita tak wayak ke akhirat. Akhirat ni bukan hak kajian buat, bukan hak syarikat buat, hak Allah Ta'ala buat. Tak ada kuasa atas dunia ni boleh ubah putusnya Allah Ta'ala. Kita sebut lagu tu mudah-mudahan dia terhenti, dia buat segung, dia buat apa semua sekali, maka dia dengar nasihat kita. Dan akhir sekalinya ialah wajadilhum bil mujadalah. Mujadalah ni kita panggil forum, kita panggil seminar, kita panggil debat, kita panggil ucapan terbuka. Ni ikutlah. Ini cara-cara Islam apa nama tangan ni bersih manusia muka dunia. Fabayya'hunna wastaghfir lahunna Allah. Ketika tu kalau orang ni sanggup ya berlaku na'am semua yes semua ni, maka bolehlah mubayya'hunna, hendaklah kamu buat mubayya'ah dengan mereka itu, wastaghfir lahunna Allah, dan hendaklah kamu minta istighfar
Kamu sendiri diminta doa pada aku supaya aku ampun dosa dia. Aku nak dengar daripada mulutmu, daripada air mulutmu, minta doa pada aku supaya aku ampun dosa dia. Bahkan ni pun kalau kita kita salawat ke Nabi, kita istighfar pada Allah Taala, jatuh ataupun kita berjumpa dengan orang-orang yang kita anggap dia ni Allah panggil tu ayah lah. Kalau Kelantan panggil tu ayah, doa kamu kata. Ini perkara sunat. Kita jumpa dengan tua pada kita, jumpa dengan orang yang kita hormat, kita cakap itu, ini dia ujung tu kita rakyat tak ayah, doa kamu kata lah. Sama ada kita ni segadah kau, kita minta doa supaya kita sihat semua sekali. Dia doa ni semua-semua pun dia tukar gati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah hantar iringi seorang sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iringi nak pergi buat haji ke Madinah. Kawan tu duduk atas unta, Nabi jalan kaki gantung di tali unta. Pada kata la tansana fi du'aika ya akhi. Dia kata bila musafir kau jangan lupa doa dah, jangan lupa aku kata. Setara Nabi yang tak perlu doa orang lain dah bagi kita tak perlu doa kita lah, moga melekat dekat dia berapa. Pun dia minta juga daripada sahabat dia tolong doa kepada dia sama dia sampai di Mekah. Kerana Mekah tempat berkat. Berkat ni kena aku yang ada. Ada masa berkat. Kalau kita kata belum subuh, hari Jumaat begini, hari berkat. Pagi tadi belum waktu tarik naik, pas sikit lagi waktu tarik jatuh, dia tengah hari sikit lagi tiga khatib semua naik mimbar belakang. Ini time berkat. Orang sains tak reti, orang Islam, orang tidak Islam tak reti, tapi orang Islam sebut apa Nabi sebut ada masa berkat. Tempat ada juga tempat berkat. Tempat berkat ni masjid, Baitullah. Dalam Baitullah sendiri itu ada tempat-tempat berkat tertentu. Tempat orang panggil selorang mah, orang Melayu panggil mizat, selorang mah. Tempat selorang jatuh di di Hijr Ismail tu. Kita masuk Hijr Ismail, kita sembahyang, kita berdoa. Tempat tu dia panggil tempat berkat. Di Hajar Aswad tempat berkat. Di kepada ni Maqam Ibrahim, tempat berkat belakang, tempat bersejarah yang berkat. Berkat maknanya tambahan, ada nilai tambahan. Berkat maknanya subuh, menambah. Jadi kalau benda kita makan makanan berkat maknanya bukan kenyang sekat dunia hidup, kenyang atas dunia. Kalau kubur tu kenyang lagi, pada mahsyar pun kenyang lagi. Benda lagu ni. Nasi tu juga, tapi nasi tak ada berkat enggak? Nasi kecap dia juga sedap, tapi dengan sebab duit kalau kita bayar tu duit haram, duit rasuah ke, duit curi ke, duit apa panggil janji nak bayar hutang, kita tak sebayar lagi dah, aku nak makan dulu, nak bayar beras dulu. Itu duit ni tak ada berkat. Maka kenyang botas sekalipun dah tak ada berkat. Dalam kubur dapat apa? Daripada mahsyar kebuluran, ini aku lebih-lebih lagi. Jadi berkat-berkat ni diajaran agama. Sebab itulah pagi hari tadi bila kita sembahyang subuh, kita bangun cacang angkat tangan 12. Allahumma ujung tu wa barik lana fi ma atait wa barik lana fi ma atait. Tuhan berilah kepada kami berkat apa saja benda hak mau beri harta ke minta harta berkat, mau beri anak ke minta anak berkat, mau beri sihat ke sihat berkat, mau beri pangkat ke berapa ke nak berkat. Dengan cara lagu tu manusia tak jadi nak buat benda tak baik, nak bakat siapa, nak pada pakat tinggi siapa rasuah ketua apa, nak ke harta siapa pergi curi, nak ke harta siapa tak bayar hutang, bolehlah pitih tapi berkat tak ada. Bila berkat tak ada, mana hidup sekat dunia. Dalam kubur tak jadi apa harta kita. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kita baca ayat wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Muhammad rakyat kat orang kalau cari harta carilah, tapi kena ingat cari harta tak serupa dengan aku nak ni tidak akan berguna pada dia idza taradda, bila dia tersungkur, bila dia mati. Hak yang biasa kita katanya wa ma yughni anhu maluhu idza mata, tidak akan berguna pada manusia harta tu, harta aku tak setuju tu, harta haram gapo tu tak berguna pada dia bila dia mati. Tapi Allah Ta'ala tukar perkataan mati bubuh perkataan taradda. Taradda makna menyukur jelu. Nak bayar mati ni, kalau mati saja tertang kita tak apa ngeri kita tengok, tapi bila mati jelu lubang, teratuk palo, gonggong derima, taradda semua ni kau naik ngeri. Dan mu kena ingat orang lagu ni orang tak dengar kata aku ni,
Kalau dia mati, bukan mati tertanduk, mati sepuhak gonggong derima, sepuhak jejak gajah sepuhak gapo, maka timbul rasa ngeri kita. Timbul ngeri itulah Allah Ta'ala nak. Kerana sifat ngeri ni menyebabkan orang tak jadi nak buat. Walau polis tak ada, walau BPA tak ada sekalipun, bila mari ngeri kepada Allah, orang panggil takut pada Allah, maka orang dengan sendiri tak jadi nak buat apa. Inilah cara Islam didik manusia. Dia tidak didik melalui undang-undang tu, undang-undang tu kena ada. Apa nak, kerana manusia semua tidak bahasa jenis. Hak tengok lembek belakang, hak tengok keras power kuali pun ada juga. Jadi undang-undang ni cadang kepada hak bahasa hati batu, tengok kuali berapa sangat tengok kuali ni, orang Melayu panggil tengok tuli lah maksudnya. Bukan tengok tapi tuli. Jadi hak manusia hak jenis ni tu kena ada undang-undang. Tapi manusia hak baik-baik ni dia boleh berhenti daripada melalui nasihat, takwa pada Allah, doa kita. Kita doa pada saing-saing kita. Insya-Allah doa kita nak ada kesan. Kalau saing kita sendiri tu ada bakat. Kalau saing kita tak ada bakat, orang Arab panggil sepakatan besi sejuk lah. Kong tukang besi ni dia kata dia bakar dulu barulah beri besi. Tapi kita kata kong besi, akhir sekali lengan kita sakit, besi pecah habis lecih. Jadi bakat kita nak berdoa pada orang tu, biar dia ada bakat dulu, bakat nak pada kebaikan. Kalau jenis bakat tak ada gak doa buih mulut-mulut pun, buih air tawar habis dua botol sekali pun tak jadi apa. Ini sebabnya kita yang bergantung sangat dengan doa orang ni. Kita bergantung pada usaha kita sendiri, campur-campur dengan doa orang lain, baru pakai kerja. Mustaghfirullahunallah. Jadi Allah Ta'ala minta para Nabi, supaya Nabi sendiri berdoa pada orang ni, minta ampuni. Ampuni maknanya Arab panggil ghafar, Melayu panggil ampuni. Ghafara makna tutup, ghafara yaghfiru makna tutup. Ya Allah, itu aku minta lah tutup dosa aku buat ni, jangan timbul daripada masyarakat. Kerana sebanyak mana dosa kita buat atas dunia ni timbul balik daripada masyarakat. Daripada Nabi duk tengok Allah tu ayah ni, Allah ustaz ni, Allah tu ajin ni, atas dunia gitu gak kan main comel. Tapi lah ni bong timbul hak jahat kecek tak kena apa, hak aku kata lagu lain, dia gajar lagu lain, tubik balik daripada masyarakat. Malu kita dia buat, mokpok kita duk ada sekali, Nabi Muhammad dia tengok sekali, Tuhan sama telah lah. Jadi kita minta tutup. Ampun ni maknanya minta tutup. Ghafara yaghfiru arti tutup. Apa ni topi besi hak askar pakai masa perang tu dia panggil mighfar. Mighfar maknanya ambil daripada kalimah ghafara. Ghafara yaghfiru mighfar. Kan topi besi itu bila kita pakai tutup kepala kita, mari peluru mari berapa pun insya-Allah tak temu kepala kita. Jadi sebagaimana apa ni topi besi depan mighfar, maka daripada perkataan ghafar makna tutup. Jadi kita minta Allah Ta'ala tutup. Jadi bila barang tu ditutup, tak timbul di akhirat kelak, tak ada masalah dah kita ni. Jadi atas dunia lah kita diminta Rabbighfirli warhamni. Adik kakak semua dia belajar baca Rabbighfirli warhamni. Kalau kita baca lah semaya tu, kita boleh baca di mana-mana sekalipun. Rabbighfirli, Tuhan tutup dosa aku. Warhamni, tolong beri kesian belah pada aku. Warhamni, wajburni, tolong timba kelemahan aku. Kelemahan aku tak cukup ilmu kau, tak cukup iman kau, tak cukup gapo pangkat kau, tak cukup gapo. Warham wajburni, tolong timba wajburni, wa'afini, tolong beri aku ni sihat afiat. Wa'afini makna sihat afiat, tubuh ku segar, iman ku kukuh. Wa'fu anni, tolong maaflah kesalahan aku. Doa ni cukup comel. Kalau doa ni bukan hak buat kita, hak mari langit melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan kita boleh baca banyak mana doa hak lah semaya tu, kita boleh baca belakang luar semaya. Nak baca Allahumma hdina sebelum berjalan baca pun tak ada apa-apa, cuma kita tak aja buat kita. Tapi pada duduk saja, mulut duduk saja, benda boleh apa namanya, bendanya boleh kita guna mulut kita kecek. Pada duduk buang atau dengan orang yang tak ada ilmu apa tu, baik kita buang dengan Allah Ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Innallaha ghafurur rahim. Kerana aku ni sebagai Allah Ghafurun amat kesian belah, Rahim, Ghafurun amat mengampuni, Rahim kesian belah. Inilah beza di antara tu ada dengan tu iblis ni. Iblis kena halal daripada syurga, kita sujud tu ada. Tu ada kena halal juga daripada syurga, kita nak kata Tuhan tak suruh makan buah. Tapi Adam AS boleh balik semula, Tuhan terima. Iblis tak boleh balik semula ke syurga. Kenapa? Kerana bertobat. Walaupun sama-sama kena halal daripada syurga, tapi Adam dia bertobat. Dia mengaku salah, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat tu dalam Quran benar, dan alim ulama kita ada tafsir sebut bahawa ayat ni lah ayat yang digunakan oleh Nabi Adam 40 juta tahun dulu untuk minta maaf tu, minta apa kata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, dia saklami, dia kata awak, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami mengaku banyaknya diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong ampun, tak tolong tutup kesilapan kami, wa tarhamna, dan kamu tak siram dengan air rahmatmu, lanakunanna minal khasah, dan kami ni orang rugi. Lanakunanna ada lam, ada nun sedih, kedua-dua ni makna dalam bahasa Arab digunakan untuk kesungguhan. Sesungguhnya benar-benar kami akan jadi orang rugi. Tapi kalau kamu mengampun dosa kami, kamu rahmat, buat dosa banyak mana sekali, kalau kamu ampun, insya-Allah kami tidak rugi, kami akan untung. Jadi doa ni pun kita pakai doa ni. Dan dalam hadis sebut Nabi SAW bila dia berdoa jarang ditinggal hak ni, Rabbana zalamna. Start mula tu alhamdulillah ke sini, Rabbana zalamna, sampai habis ujung benar ni Nabi jarang tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tengah-tengah tu nak doa apa, doa gigilah. Sama ada doa dalam sembahyang tu ke, doa bahasa Melayu kita ke, bahasa Melayu kita ni orang kampung dia nak doa bahasa Melayu tu malu, dia tak biasa. Tapi sebenarnya malu, orang panggil malu tak tepat. Malu tak, ya Allah Tuhan aku, air banjir habis, punuh habis tanaman aku, lembu kubur aku hanyut kau habis cing, ruginya aku, susahnya aku kalau minta tolong ganti gak gua pun enggak ganti dengan pahala apa semua sekali. Kita kata bobai begitu. Dia sebanyak mana doa hok dia tulis lah ni tu doa Nabi ni, belah mana alim ulama kita boleh tulis doa tu dalam kitab-kitab kalau Nabi baca senyap-senyap. Ada orang kita berdoa senyap, nampak mulut gerak, kepala nampak iling-iling, tapi tu makmum nak tupai tak boleh. Kata berapa tu imam. Itu cara orang bahasa senyap ikut dia lah. Tapi yang molek sekali baca biar derah. Derah tahu mana, kalau tak boleh dengar orang semua pun dengar orang belakang, sudahlah. Biar orang belakang boleh tiru kata. Kalau ada mikrofon di mulut kita ni, makin lagi mudah orang tiru. Kalau kita ni jenis orang suka baca derah lah. Tapi kalau kita ni apa naluri kita, tabiat kita apa suruh nak membaca ke apa boleh buat. Kalau dia mau tak dengar tu dia rasa ni tak sengaja lain, tak mesti kita mengajar. Tapi hak tentunya doa waktu bila doa Nabi, bila Nabi berdoa, dia doa orang lain dengar. Siapa kau sahabat-sahabat boleh tulis benda, boleh wayak pada orang lain, dan alim ulama kita boleh tulis dalam kitab-kitab, dalam Kitabul Audiyah, Kitabul Ad'iyah ni, doa-doa banyak jual kedah, kita boleh tiru. So doa hujan ke, banjir ke, kemarau ke, naik rumah, turun rumah ke, nak berhutang, bayar hutang ke, berdepan dengan saing ke, berdepan dengan orang jahat ke, nak jumpa dengan anak ke, apa ada saja doa. Kerana doa ni dua perkara. Pertamanya doa tunjuk seronok. Yang keduanya minta jangan berjadi kena bala. Dua perkara tu ya kita manusia ni, nak hak molek tak sihat wudu. Hak nak hak molek tu kita panggil ad'iyah, tak mahu hak wudu tu kita panggil isti'adzah. Isti'adzah makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Ini Allah Taala suruh wastaghfir lahunallah, naklah muhi Muhammad minta doa kat orang. Dia kita lah ni rabbi fili wali walidayya waliman nasrani walimasyayikhi waliman lahu haqqun alayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajma'in minhum. Tu doa hamba semua. Allah rabbi fili, hai Tuhan ampun dosa aku. Wali walidayya, dan dosa ibu bapa aku mati dah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, tolong kesian kepada ibu bapa aku sebagaimana dia didik aku. Bagaimana kedua orang ni mak aku, ayah aku didik aku. Tuhan ajar suruh kenal budi didikan. Masalah makan minum tidak kata hey Tuhan apa dosa mak apa aku kerana dia makan kat aku. Dia tak sebut tu. Dia sebut masalah didik. Makan minum ni tak payah sebut. Mana-mana ada mak bapak tak makan kanak. Atau rimau hok so jahat tu pun, oh dengan anak dia rela mampu kerja, tak apa asalkan anak dia boleh hidup. Babi berapa pun cari makan pada anak dia, tak payah royak. Hok yang royaknya hok kena royak je lah masalah didikan. Kama rabbayani saghiras, kerana dia mau dua orang ni didik aku. Didik jadi Yahudi pun didik mak pak juga. Didik jadi Muslim pun didik mak pak. Ni mak pak. Jadi mak pak kita lah yang membentuk jiwa kita menjadi orang Islam ke, orang munafik ke, orang kafir ke, orang berapa pun mak pak. Jadi kita ni kadang-kadang bini beranak tak sedar benda lagu ni.
bini pandai, cerah apa pandai. Tapi bila bolehan tak sedar bahawa kewajipan kita lain pada turun tangga pagi cari duit, cari gapo nak makan kanak ni, didikan tu gapo dia. Didikan ni benda halus. Benda yang perlu kita buat jauh kecil lagi. Didikan ni selalu amat satu benda yang memakan proses yang begitu lama. Start daripada nak bini lagi laku didik oleh Allah supaya kita cari apa namanya zati din, perempuan beragama. Bila nak setubuh laki bini pula ada doa pula, ada jampi pula, mari hamba jauh segala syaitan. Kita tu berdoa kau tidak buka saja puak lalu kau dah tahu Allah. Bah pada boleh setubuh pula apa nama ni mani junub pula, mani junub apa nama pah tu gak sudah tu pula bila boleh anak tu pula kena sambut sebut Allahu akbar apa azan iqamah. Ba qamat ni tubik saja anak di alam dunia kita diminta ba tengok kanan, qamat tengok kiri. Ini didikan unsur-unsur ciri-ciri pendidikan. Kita kata budak nak erti berapa ba qamat. Tu kita tak erti. Kita kata nak erti berapa. Tapi budak tu sendiri ada kemampuan untuk erti Allah ni apa, Muhammad ni apa. Dia akan ingat pak tua kata Allah, kata Muhammad, kata as-salah al-falah ni kerana pak dia ajar apa ni masuk dalam telinga aku waktu kecil lagi. Para hadirin masuk khabar kita sehari dua ni sebut cerita orang hutan di apa Kemojo umur 20 tahun lebih hilang daripada keluarga dia lebih kurang 20 tahun. Di waktu di India itu di Assam sebuah jajahan di India hampir dengan apa Nepal ni pun berlaku benda ni. Ada perempuan juga, perempuan juga tubik daripada hutan, tubik yang keadaan mengakuk sepuluh monyet, sepuluh mangkil monyet ni, tapi tak erti bahasa. Nak kecek tak erti. Nak kecek lagu mana, kecek ni tiru. Hamba boleh kecek Melayu ni kerana hamba duduk dengan orang Melayu. Anak Cina tu catang-catang tu kena duduk dengan Cina. Anak India tu kacau pelak orang ni mereka celak. Dia erti kita kat Allah geliat lidah budak ni. Tapi ketiru. Dia manusia ni makhluk meniru. Makhluk meniru. Ha makan, ha minum, ha cakap, ha mikir, ha semaya ban, ha menikah kahwin, semua tiru. Kalau kita ni beranak sebatang karuh, kuat-kuat sombang, kecek tak erti, nak makan nasi tak erti, nak berapa tak erti, kerana kita sengaja dibawa Ta'ala begitu lemah, tak erti nak ekor sendiri, kita boleh melalui tiru. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar orang atas dunia ni, orang yang mau boleh tirunya seorang, iaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Aku kirim Muhammad ni untuk mutiru. Hak kata Allah Islam ni ditiru orang lain ni, dia nak buat mana akhirat ni? Cuba fikir, tolak Islam ambil kebangsaan, tolak Islam ambil nasionalis, tolak Islam ambil kena kau tengah ajaran tu. Duduk atas bawah Tuhan ajar orang lain, kita buat orang lain. Kalau pergi sekolah ni kena rotan, kalau duduk rumah kena pulang. Kalau duduk kerjaan kena je, engkau kerjaan ajar lagu lain, cikgu ajar lagu lain, mak ajar lagi tengok lagu lain. Akhirat pula tidak je dah pakai api. Kenapa? Nak tak dengar kata aku kirim betul benar orang seorang nak boleh mati tu kau Peru 23 tahun. Kau Peru berapa kali rebah, berapa kali bangun, nang teriuk papa apa ni papa kedana hidup Nabi Muhammad. Khusus Tuhan Peru untuk orang tiru, untuk Melayu tiru, untuk Arab tiru, untuk Cina tiru, untuk India tiru. Jadi kita Islam tu tak tiru ni nak kata cerdik sah dah tak cerdik, nak kata bodohnya marah. Sebab itulah apa nama ni, wastaghfirlahunallah, ya Muhammad tolong doa dengan aku supaya aku ampun dosa dia. Habislah tu apa nama ni, dan kalau adik kakak cek balik butir-butir perjanjian tadi, dan ni kita panggil butir-butir perjanjian dalam kontrak ni, jangan syirik, jangan curi, jangan berzina, jangan bunuh orang, jangan bunuh anak, jangan berzina, jangan deraka, dan minta ampun dengan Tuhan. Ni semua ni para hadirin semua jelas bahawa Islam ni agama keadilan, Islam ni agama keamanan, Islam ni agama kesejahteraan. Kerana Islam ni ikat dengan Nabi, ikat dengan Nabi sendiri ikat dengan Allah Ta'ala. Kita ni duk ikat dengan polis, duk ikat dengan undang-undang SA. Jadi selagi orang duk gurung polis jah, lagi orang duk gurung ke PBR jah, lagi orang duk gurung ke hakim tali gantung jah, tak ingat dah Tuhan. Tu hakim pun orang,
BPR pun orang. Apa lagi? Orang belakang. Orang polis pun kita juga. Reti juga nak rasuah. Reti juga nak jahat. Dia surat khabar kita sebut kena bunuh perempuan Mongolia. Kau kerja sendiri polis. Polis hok jaga keselamatan rupa dia bunuh. Dia surat khabar kemarin sebut kat polis ni bunuh orang ni orang. Polis bunuh orang. Gapo beza polis dengan gesta? Tapi Nabi Muhammad bila kita berkata Nabi Muhammad, Nabi kata wala yaqtulna, jangan bunuh. Itu dia kata kau reti no. Orang reti bukan pasal bunuh orang, tapi pada orang reti pun orang juga nak juga bunuh. Dia penuh kita dengar orang bunuh tok lelaki, bunuh gapo. Jadi Islam aja jangan bunuh. Siapa dia aja? Allah. Kau terbiang buat juga, bukan sekat kali gantung, bukan sekat jejak, aku bunuh kau. Kita ajar diri kita, ajar anak kita, ajar anak murid kita, ajar masyarakat kita, gerung pada Allah. Kita ni menteri besar baik dan menteri baik, jom ya. Jom kakak ya. Jom buat kerja. Jangan puasa bila jadi menteri besar kat sepuluh hadah. Allah haram duduk tangan aku belakang. Ikut aku nak buat aku menteri besar. Ikut dan menteri. Ikut aku apa namanya honorable, entah apa nama macam-macam kata. Boboh kita lagi baju juga menengok duk sekolah ni. Ngerti rupa-rupa kat dalam. Ketua polis Malaysia. Masa dia hidup gitu. Masa dia jadi menteri Malaysia, bekas-bekas ke Malaysia. Dah ada tak baju tak cukup tepat boboh kita. Tapi bila dia buat kena, tak ada apa dia cara. Ini contoh atas dunia. Presiden Soekarno waktu dia hidup itu, bila dia ceramah sekali 2-3 jam sekali ceramah. Amat rajin buka radio tempat kita dengan ambil di Jakarta. Ucapan dia hebat. Tapi akhir hayat dia orang dia sendiri. Soeharto yang ada dari tok dia mati tak kubur apa gitu. Itu tak ada ni banyak berlaku benda-benda gitu. Kenapa? Kerana kita duk bertuhan pada orang, bertuhan pada pangkat tangan. Cuba bertuhan pada Allah. Mati belah mana sekalipun Allah Taala junjung kita. Dalam Quran, dalam surah Yasin sendiri sebut. Apa namanya? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Nabi sendiri surah Yasin sebut Allah Ta'ala kira dua orang Nabi pergi berdakwah sebuah kampung. Orang kampung pakat marah. Kira lagi satu orang cukup 3, marah juga. Akhir sekali berlaku benda tak malik kena bunuh apa semua sekali. Dan bila kena bunuh, Tuhan tak royak dalam ayat tu masalah bunuh. Cuma pakai reti. Tapi nak royaknya bila saja qala ya laita qaumi ya'lamun. Bila saja bunuh, Tuhan sebut kawan tu kena bunuh sebut ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alni minal mursalin. Allah, orang bunuh aku, kalau orang kampung hok bunuh aku terti bagaimana layanan baik hok Tuhan layak kat pula ni, kita buat kat. Itu keluhan daripada seorang nabi yang dibunuh, bahawa kalau orang kampung aku bunuh aku ni, kau jadi reti layanan baik ya Tuhan beri kepada aku sekarang ni dalam syurga ni, kita buat. Itulah yang hok kena bunuh. Hok layan mau bunuh pula, tahu dah belakang orang yang bunuh. Kenapa kena balas? Nak buat kan? Kita nak tak boleh. Jadi Islam ni mari ajar kepada kita supaya kita dengan orang ni walaupun sebelah mana kaya lebih bijak pun orangnya orang hamba Allah. Kita dalam sekular panggil orang ni rakyat Kelantan, rakyat Malaysia, rakyat Singapura, rakyat Arab, rakyat Saudi. Dalam Islam tak, dia tak sudah dengan rakyat, dia sudah dengan hamba. Kita ni hamba Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hei Allah, padamu saja aku nak berhamba. Kita tak kata iyyaka nar'a. Hei padamu kami nak jadi rakyat. Dak. Kerana rakyat dengan orang atas ni boleh tukar hati. Boleh guling mari. Rakyat kadang-kadang jadi rakyat nak jadi presiden. Kalau jadi presiden aku guling, tapi kita nak guling Tuhan tak boleh. Sebab itulah kita dengan Tuhan ni hamba. Iyyaka na'budu. Padamu saja akan nak jadi hamba. Nak jadi hamba-Mu Tuhan, tak mau jadi hamba dunia, tak mau jadi hamba syaitan, tak mau jadi hamba tok laki, tak mau jadi hamba bini, tak mau jadi hamba tua, tak mau jadi hamba. Nak jadi hamba-Mu. Oleh demikian bila ketua aku royak aku supaya hak-Mu kata, aku taat. Bila ketua aku sama ada ketua aku ni mak bapak kau, presiden negara kau, gapo pun royak aku lain, aku tak mau taat. Ini ajaran kebebasan, kemerdekaan dalam hati orang Islam seluruh dunia. Allahu akbar. Tercik hatilah pada orang yang Islam tapi tak mau terima Islam, terima sembahyang puasa. Sekali sembahyang puasa pun dah juga. Mula-mula dipilih-pilih ya, sembahyang Islam, zakat Islam, nikah kahwin Islam. Pilih akhir sekali hak dia pilih pun dia tinggal juga. Ini bahaya besar. Baik, hari ini para hadis semua kita masuk dalam ayat baru.
Dan belum pada masuk ayat baru ni, ayat surah Al-Hasyr. Al-Hasyr maknanya impun. Dan kebetulan dalam ayat ni ya, ada cerita Tuhan peripung musuh. Peripung musuh ni ialah Bani Nadir. Waktu Nabi safar di Madinah, maka Nabi buat perjanjian. Dan dalam universiti pondok-pondok kita tak ajar sebenarnya. Di universiti seluruh dunia agaknya, tapi negeri tempat kita ni boleh tentulah. Bila anak-anak kita belajar bahagian fakulti undang-undang ni, guru tu ajar. InsyaAllah dia ajar bahawa di antara perjanjian bertulis atas muka dunia ni, first one berlaku atas muka dunia ialah Sahifah Madinah. Waktu Nabi Muhammad safar 1428 tahun dulu, orang putih ketika tu duduk jadi fisherman, baru dia jadi orang ngai ke padang, tak 30 sekarang lagi. Orang Islam tu buat bentuk kerajaan bertulis. Waktu Nabi safar di Madinah, Nabi kita buat perjanjian bertulis dengan Yahudi. Yahudi ni ada kelompok-kelompok dia. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani entah apa nama. Janjinya ialah kami dan kita hidup bersama di Madinah. Ini perjanjian. Walaupun melawan aku, walaupun melawan Nabi Isa sendiri, walaupun bunuh Nabi Isa, nak Nabi Musa dan Nabi Zakaria kena bunuh, tapi aku sebagai Nabi Islam, aku mari bawa perdamaian. Bukan perdamaian maknanya awak tak reti. Tak, ada kaedah-kaedah. Perdamaian ada kaedah dia. Kaedah-kaedah ni lah ditulis oleh Nabi kita Muhammad melalui kerani dia. Orang panggil Sahifah Madaniyah, Sahifatul Madinah. Ni tuan-tuan semua, kalau boleh tak, perlu beli buku-buku ini lebih lagi. Tuan-tuan yang berminat dengan masalah undang-undang, masalah berapa tu boleh jadi baca dia bagian. Dia ajar di universiti close dia, atau benda-benda ni kak mung kerjasama dengan aku kerjasama dengan mu. Bila berlaku perang, maka kalau musuh mung lawan perang dengan mu, aku akan sokong. Dan kalau musuh aku lawan aku, mu kena sokong. Banyaklah apa ni, lebih kurang 70 kara kalau 80 kara, mau kita ingat. Apa ni, Allahyarham Ustaz Bakar Hamzah, dia buat dalam bahasa Melayu, dia tulis dalam bahasa Melayu comel, entah di mana buku tu, Allah Alam. Ustaz Bakar Hamzah ni dia orang minat benda-benda ni. Hai, tak lagi dah wis. Sekat tu dia. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا تب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. Wahai Tuhan, tolonglah ambil bela pada orang yang buat jahat pada kami, dan tolonglah beri pertolongan kepada kami terhadap orang yang melawan kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.